Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan berkaitan Nash'atut Tasawuf, dan kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Siti Aisyah binti Azmi, Nur Farah Fakhira binti Zahri dan juga Dayangku Nur Saidat Nisha binti Abdul Juhan. Jadi pada pendahuluan bagi Nash'atut Tasawuf, kami akan membentangkan berkaitan 4 perkara, iaitu As-Suqaimatut Tasawuf. Seterusnya adalah Ta'rif Tasawuf. Seterusnya Bidayatu wa Tarikh At-Tasawuf. Akhiran Maharahil Tatawur Tasawuf. Asal kalimat at-tasawuf, iaitu asal daripada kalimat tasawuf. Wa qad ikhtilafa fi ishtiqaqun kalimat sufi wa qad qila zahir min al-hadza al-ismu annahu laqabun is la yashidu lahu min jihatu al-arabiyah ishtiqaqun aw qiyasun. Beliau berbeza pendapat dalam terbitan perkataan sufi, dan telah dikatakan bahawa makna zahir nama ini ialah gelaran kerana ia tidak dibuktikan dari sudut pandangan Arab tentang terbitan ataupun analogi. Wakila huwa mushtaqun fi sofa, wakila annahu mushtaqun minas sofi bimakna sofa aidan, wakila annahu mushtaqun minas sofa lianna sufya fi li awali amam Allah. Dikatakan ia berasal dari ketenangan, dan dikatakan bahawa ia berasal dari as-sofwa, bermaksud kesucian juga. Dan juga dikatakan bahawa ia berasal dari as-sof, kerana as-sof ni berada di tempat pertama di hadapan Tuhan. Wakila annahu nisbatu li ahli sifat wa kanu qaman min fuqara'il muhajirin wal ansar bunyat lahum sifa fi muakhirati masjidir rasul wa kanu yuqimuna fiha wa kanu mu'arifan bil ibadah. Dikatakan bahawa ia dinisbahkan kepada orang-orang yang berakhlak, dan mereka adalah orang-orang fakir yang dari kaum muhajirin dan ansar, yang bagi mereka sebuah gambaran dibina bahagian belakang masjid para rasul, dan mereka tinggal di sana dan mereka terkenal dengan ibadah mereka. Ta'rifu at-tasawuf, iaitu ta'rif tasawuf. Arafa Syekh Abdul Qadir Isa ta'rif at-tasawuf fi kitabihi Haqa'i'an at-tasawuf huwa. Dan Syekh Abdul Qadir Isa mendefinisikan tasawuf dalam bukunya, iaitu Haqa'i' at-tasawuf. Qala al-Qadi Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari rahimallahu ta'ala, at-tasawuf al-ilmu ta'arufa bihi ahwalu tazkiyatu an-nufus wa tasfiyati akhlaq wa tasmiru zahir wal batin linaili sa'adatu al-abadiyah. Mana pandangan daripada Syekh al-Islam Zakaria al-Ansari, tasawuf ialah ilmu yang dengannya menyatakan keadaan, menyucikan jiwa, menyucikan akhlak, dan membina zahir dan batin untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Arafa Jamal Badawi ta'rif at-tasawuf fi kitabihi al-musafiruna ilallah bila mata'in huwa. Jamal Badawi mendefinisikan takrif tasawuf dalam bukunya Al-Musafiru ilallah bila mata'in. Qala Abu Umar Ad-Damsyiki, at-tasawuf ru'yatu al-qawnin bi'ainin naqsu bal giddu at-tarfi an kulli naqisun bi musyahadati minal huwa munazihu an kulli naqsin. Di mana pandangan daripada Abu Umar Ad-Damsyiki, tasawuf ialah melihat alam dengan mata yang tidak sempurna. Sebaliknya, ia menutup mata terhadap ketidaksempurnaan dengan menyaksikan zat yang mengatasi segala ketidaksempurnaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. اسمي نور فرح فقيرة بنت زهري رقم الطالب 0.60919. الآن سأقدم لكم عن التقديم تحت الموضوع Bidayatu wa Tarikh At-Tasawuf. Hari ini saya akan membentangkan berkaitan dengan permulaan dan juga tarikh tasawuf. Jadi seperti kita tahu, setiap ilmu, setiap pengetahuan itu mempunyai permulaannya dan juga sejarahnya. Dan antaranya seperti ilmu tasawuf ini sendiri. Bila Haqa'iq tasawuf, na'rifu an abadan fi hadha al-ilmu wa huwa al-zaman an-Nabi Adam alaihi salam. Qala Allah Ta'ala fi surah Al-Baqarah ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. Jadi pada hakikat tasawuf, seperti kita ketahui bahawa permulaan kepada tasawuf itu dapat dilihat lagi sejak daripada zaman Nabi Adam AS. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 37, mafhumnya, kemudian Nabi Adam AS menerima kalimah dari Allah SWT, maka Allah SWT menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah itu menerima taubat lagi Maha Penyayang. Jadi ulama para salafus salih berbeza pendapat berkaitan dengan kalimah ini. Tapi pada akhir perbahasan telah dinyatakan, telah diperlihatkan bahawa dapat kita ketahui bahawa permulaan kepada tasawuf itu dapat dilihat melalui permulaan taubat. Semua قال القشيري رحمه الله تعالى ولا يشهد لهذا الاسم اشتقاق من جهة العربية ولا قياس وظاهر أنه لا قباء ومن قال اشتقاقه من الصفة أو من الصفة أو من الصف فبعيد من جهة القياس اللغوي قال وكذلك من الصوت لأنهم لم يلتصوا ويرى القشيري أن ظاهر التصوف بدأ قبل ثاني هجرة. انظر الرسالة القصيرة بينها يقول الصفودي أن المصطلح لم يكن معروفا حتى عام 200 هجرة. انظر عوارف المعارف. Jadi berkata Qushairi rahimahullah ta'ala bahawa tiada kata kabitan maupun analogi yang memperlihatkan yang memperjelaskan bagi perkataan ini, tetapi ianya adalah sebagai nama panggilan yang dilihat dengan nama panggilan. Dan juga berkata Qushairi bahawa kebangkitan tasawuf itu dapat dilihat bermulanya daripada 200 Hijrah menurut daripada kitab Risalah Al-Qasirah. Seterusnya juga berkata Al-Suhrawardi bahawa kata istilah bagi perkataan ini, tasawuf ini, tidak diketahui sehingga pada tahun 200 Hijrah. ثم يقول عبد الرحمن الوش قد يتساءل الكثيرون عن السبب في عدم انتشار الدعوة إلى التصوف في صدر الإسلام وعدم ظهور هذه الدعوة إلا بعد عهد الصحابة والتابعين، والجواب عن هذا إنه لم تكن من حاجتي إليه في العصر الأول، لأن أهل هذا العصر كانوا أهل التقوى ووراء وأرباب مجاهدة وإقبال على عباده بطبيعتهم ويحكموا وبلوك قريب اتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi berkata Dr. Ahmad Al-Wush bahawa zaman pertama itu zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat, zaman tabi'in, tidak diperlukan panggilan juga nama pada sufi tasawuf itu, kerana orang-orang pada zaman ini mereka orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang sangat menguasai usul khusyuknya dalam beribadat, dan juga mereka ini adalah orang-orang yang sangat-sangat hampir dan juga mempunyai hubungan yang rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dapat kita fahami juga di sini bahawa mereka ini adalah ibarat seperti orang yang tulen, orang Arab tulen yang memahami akan warisannya, yang memahami akan hakikatnya, akan kerana mereka ini betul-betul mendalami dan juga memahami sesuatu perkara itu dengan sangat-sangat baik. Dan seterusnya, ثم الحسن البصري أشهر هؤلاء الزهد في العصر الأول يظاهر أساس الأخلاق الصوفية بأهدافه لتعود تقريبا إلى الله بالنوافل وذكر والشرط العناية بالناحية الأخلاقية. لذلك قال ابن تيمية فإنه أول ما ظهرت الصوفية بالبصرة، فكذلك كان شائع التابعين وتابعين التابعين، وهذه العنصر الثلاثة كانت هي عنصر الإسلام وخيرها عن الإطلاق. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله خير القرون قرني هذا فالذي يليه والذي يليه. Seterusnya, Imam Hasan Al-Basri adalah orang yang paling terkenal pada zaman pertama yang digelar sebagai Az-Zuhud. Ini kerana beliau mempamerkan, menzahirkan asas-asas sifat-sifat akhlak ahli sufi dengan menunjukkan matlamatnya beribadat kepada Ta'ala, mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan menjaga akan keimanannya dengan berzikir dan juga menjalankan solat sunat dan penjagaan yang sangat-sangat kuat dalam aspek etika itu sendiri. Dan oleh itu berkata Ibn Taymiyah bahawa ia adalah kali pertama, dapat lihat bahawa ia adalah kali pertama tasawuf itu muncul di Basrah. Dan seterusnya telah dilihat dan diketahui bahawa terdapat 3 kurun yang terbaik disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti hadis Nabi, iaitu khairul quruni hadza alladhi yalihu wallazi yalihu, iaitu kurun yang terbaik adalah kurunku, dan seterusnya dan juga seterusnya, iaitu 3 kurun pertama.
قال الإمام الحافظ سيد محمد صديق الغماري رحمه الله تعالى التصوف، فقال سائل عن الأول من أساس التصوف وهل هو يوحي سماوي، فأجيب إما أول من أساس الطريقة فتعلموا أن طريقة أساسها الوحي السماوي في جملة ما أسس من الدين المحمدي، إذ هي بلا شك مقام الإنسان الذي هو أحد أركان الدين أساس التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بينها أحدا واحدا دينه. Jadi berkata Imam Hafiz Muhammad Sadiq Al-Ghamari rahimahullah ta'ala bahawa dinyatakan ditanyakan berkaitan dengan sejarah tasawuf itu, dan berkaitan dengan pertamanya pengasasan kepada tasawuf itu, dan jawapannya adalah ianya adalah satu asas tarekat yang mana tarekat ini adalah tarekat yang menjurus dan membawa kepada wahyu samawi, yang mana dan tidak dicak lagi bahawa ianya adalah salah satu maqam ihsan, yang mana maqam ihsan ini adalah salah satu rukun di dalam agama Islam, yang mana ia adalah yang ketiga antara tiga, itu maqam ihsan itu yang ianya telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadisnya berkaitan dengan maqam ihsan sendiri. Jadi terdapat juga kata-kata daripada Abdullah bin Ali As-Siraj Al-Tusi bahawa pada hakikatnya kami tidak pernah mendengar perkataan nama tasawuf ini pada zaman sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selepas itu juga dan selepas itu. Jadi nama sufi ini tidak diberikan kepada mana sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga berkata Al-Tusi bahawa jalan yang diasaskan ini adalah wahyu syurga dalam jumlah yang diasaskan dalam agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat dinafikan ialah maqam amal untuk ihsan itu sendiri ada satu daripada tiga rukun agama itu sendiri. Dan dapat kita ketahui bahawa perkembangan ilmu tasawuf ini adalah satu disiplin dalam dunia Islam, dan kita dapat lihat bahawa corak ilmu ini berkembang dari satu perjalanan masa yang panjang. Dan dapat diketahui bahawa adalah ilmu tasawuf ini tidak dinyatakan istilah dan namanya pada awal zaman Nabi itu sendiri, tetapi telah dimulakan dipraktiskan sejak daripada dulu lagi sehingga kini. وقل هذا أستغفركم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan teruskan dengan pembentangan tentang marahil tatawur at-tasawuf, iaitu peringkat perkembangan tasawuf, mana dia terbahagi pada tiga. Marhalah ula, itu pada kurun pertama dan kedua hijrah, dan juga marhalah saniyah pada kurun ketiga dan keempat hijrah, dan marhalah salisa pada kurun ke-6 dan ke-7 hijrah. Jadi kita teruskan dengan marhalah al-ula. Marhalah al-ula yang pertama sekali marhalah zuhud, iaitu dia dikenali juga dengan peringkat zuhud. Nasya'at tahta ta'sir awamil al-islamiyah sarfatan wa kana sababun nash'atuhu sababan. Mana dia timbul di bawah pengaruh faktor Islam semata-mata, dan sebab-sebab kemunculannya ada dua. Yang mana as-sababul awal ta'alim al-Islam, itu ajaran Islam, allati mun'ibuha al-Quran wa sunnah allati tad'u ila zuhud wa tabattul wal ibadah wa qiyamul lail. Yang mana yang ajaran Islam yang sumber dia adalah Al-Quran dan sunnah yang menyeru kepada zuhud, ibadah dan salat malam. Wasababus tsani ittisa' ar-ruq'ah al-islamiyah wa ma natiju anha min hayatil badagh wa tarfi allati sahabat al-futuhat al-islamiyah wa itla'uhum ala hadarat wa saqafat asy-syu'ub al-ukhra. Yang mana sebab kedua, perluasan kawasan Islam, yang mana kemewahan yang terhasil mengiringi penaklukan Islam dan pengetahuan mereka tentang tamadun dan budaya bangsa lain. Fa asal zalik hafizatan majmu'ah minal muslimin fa'tazilu hayatil bazagh wa tarfih wal hayah siyasah wa iraqah ad-dama kamaqtul Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa maqtul Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa maqtul adadu minas sahabah ja'ala ba'dan minal muslimin ya'taziluna al-hayah ta'affufan minhum wal itija ila al-Quran wa sunnah. Yang mana ini membangkitkan kemarahan sekumpulan orang Islam. Lalu mereka pun bersara daripada kehidupan berfoya-foya, bermewah-mewahan, dan daripada kehidupan berpolitik dan juga pertumpahan darah seperti pembunuhan Utsman bin Affan dan pembunuhan Ali bin Abi Talib dan pembunuhan sejumlah sahabat, yang menyebabkan beberapa orang Islam ni mengasingkan diri mereka daripada benda-benda itu. Dan start daripada tu mereka cenderung kepada Al-Quran dan Sunnah. Fazahara az-zuhud wa ya'idu al-Hasan Basri misalan li hadzal harakah. Kemudian
muncullah zuhud, dan Hasan al-Basri adalah salah satu contoh gerakan ni. Tapi ada lagi lah tokoh-tokoh sahabat dan tabi'in lain, antaranya Abu Ubaidah al-Jarrah, Abu Zar al-Ghifari, Salman al-Farisi, Said Ibnu Musayyab, Malik Ibnu Dinar dan ramai lagi. Jadi pada zaman ni ilmu tasawuf ni dikenali sebagai asketisisme, di mana mereka mengamalkan sikap zuhud dalam kehidupan mereka. Dan waktu ni juga lahir individu-individu yang lebih mendorong diri mereka tu untuk hanya utamakan ibadah dan tak pentingkan makanan, pakaian dan juga tempat tinggal. Okay, jadi walau bagaimanapun dalam Islam, asketisisme ni dia ada maksud khusus, di mana dia bukanlah kependetaan ataupun terputusnya kehidupan duniawi, tapi dia hikmah pemahaman yang membuatkan para penganut tu mempunyai pandangan khusus terhadap kehidupan duniawi, di mana mereka ni tetap bekerja dan berusaha. Namun kehidupan duniawi tu tak dikuasai oleh kecenderungan kalbu mereka, nafsu, serta tidak membuat mereka mengingkari Tuhan. Perkara sedemikian berlaku ketika abad 1 dan 2 Hijrah, mana terdapat sekelompok kaum muslimin yang menumpukan sepenuh perhatian dalam hidupnya hanya pada pelaksanaan ibadah untuk mengejar keuntungan akhirat, iaitu untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Okay, jadi marhalah saniyah itu peringkat kedua pada kurun ketiga dan keempat Hijrah. Tatawur az-zuhud lam ya'id fardiyan bal asbaha harakah muntazimah yatliku alaiha tasawuf. Dan seterusnya. Di mana perkembangan zuhud ni dia bukan lagi individu. Malah dia menjadi satu gerakan biasa yang dinamakan tasawuf. Dan ahli sufi mula membicarakan topik-topik baru seperti tingkah laku, iaitu kasuluk, wal maqamat, wal ahwal, wal ma'rifah, wa manahijuha, wa tauhid, wal fana. Tingkah laku, maqamat, ilmu, kaedah, tauhid dan kemusnahan. Makna kata kat sini, zuhud ni dia semakin berkembang sampai abad ketiga Hijrah. Tapi ada sikit perkembangan pada zaman ni, iaitu munculnya kaum ataupun ahli sufi. Muncul ahli sufi ni yang menyebabkan tasawuf jadi satu ilmu yang khusus, iaitu ilmu akhlak keagamaan, di mana memang dah jelas ada perbezaan dengan ilmu fiqh. Wa hunaka naw'an min at-tasawuf fi hadzal al-qarnain, huma tasawuf sunni wa tasawuf al-falsafi. Di mana ada dua jenis tasawuf dalam abad ni, iaitu tasawuf sunni dan juga tasawuf falsafah. Ini akan dijelaskan dalam bab anwa' tasawuf lah. Okay. Fi hadha qurun wa ma ba'dahu tawallidat ba'da al-abhas as-sufiyah wa zaharat ta'alim al-qawm wa nazariyatihim allati tawada'u 'alayha. Mana pada abad ni dan seterusnya terhasillah beberapa kajian yang mana dan juga ajaran orang ramai, ada teori tentang tawaduk dan sebagainya. Okay, jadi seterusnya walaqad istafada al-mutasawwifa min al-falsafa wal mutakallimin wal fuqaha makana lahu al-athal al-akbar fi hadha at-tatawur as-sufi ghair annahum akhazu min al-falsafa bi khazzin wafir bal kunu falsafah khassa bihim. Mana kaum sufi ni dia mendapat manfaat daripada ahli falsafah, ahli teologi dan ahli fiqh, yang mana ada kesan yang paling besar lah dalam perkembangan sufi ni. Tapi mereka ni dalam waktu ni, pada abad ni, mereka cipta falsafah mereka sendiri. Seterusnya, marhalah salisah itu peringkat pada kurun ke-6 dan 7 Hijrah. Fi hazihil marhalah zahara tasawuf al-falsafi biwuduh wa istamara ba'da dhalik. Walamma kana hadha al-lawn min at-tasawuf mumtazijan bil falsafah fa innahu qad tasuribat ilaihi bidhalik falsafat ajnabiyah muta'addidah Yunaniyah wa Farisiyah wa Hindiyah wa Masihiyah. Pada peringkat ni, tasawuf falsafah muncul dengan jelas dan berterusan lepas tu. Dan oleh sebab tasawuf jenis ni bercampur dengan falsafah dan banyak falsafah asing seperti Yunani, Parsi, India dan Kristian menyusup ke dalamnya. ولعل هذه المرحلة هي التي جعل بعض الباحثين يقول بأن التصوف الإسلامي تأثر بالفلسفة هندية وفارسية ويونانية كما تقدم. Mungkin pada tahap ni lah yang membuatkan sesetengah pengkaji mengatakan bahawa tasawuf Islam ni dipengaruhi oleh falsafah India, Parsi dan Yunani seperti yang dikemukakan. Dan dalam tempoh tu juga wa fi tilkal fatrah zahara mazhab wahdatul wujud fi suratihi al-kamilah ala yadun al-mutasawwif al-andalusi al-mutaqallif Muhyiddin bin Arabi. Dalam tempoh tu mazhab wahdatul wujud muncul
dalam bentuk sepenuhnya oleh tangan ahli tasawuf Andalusia yang nama dia Muhyiddin Ibn Arabi yang wafat pada tahun 628 Hijrah. Okay, jadi waqad intaqala tasawuf wahdatul wujud minal maghribi ila syarqi ala yadun Ibnul Arabi nafsuhu wa ibnu Sabin alladhi istaqara bima al-maqam fi syarqi. Mana tasawuf wahdatul wujud, iaitu ajaran wahdatul wujud ni dia disebarkan daripada Maghribi ke timur oleh Ibnu Al-Arabi sendiri dan Ibnu Sabin, yang mana mereka ni menetap di timur. Dan ajaran wahdatul wujud ni dia satu ajaran yang kata seluruh makhluk dan Tuhan ni adalah satu. Ajaran ni dia ada dalam agama Hindu, yang mana sambungan daripada ajaran ni ialah wahdatul adyan, iaitu kesatuan agama, iaitu semua agama adalah sama dan menuju syurga Allah belaka. Okey, jadi pada kurun ke-5, ke-6, ke-7 dan 8 Hijrah, banyaklah usaha yang dah dibuat untuk nak memurnikan balik apa yang dah rosak sebelumnya. Antaranya ada Imam Al-Ghazali, Ahmad Ar-Rifai, Abdul Qadir Al-Jailani, Abu Hasan Al-Shazili dan lain-lain lagi lah. Yang mana mereka ni cuba nak mendekatkan pengamalan tasawuf kepada sunnah Nabi. Mereka ni tak terima melainkan ajaran yang tepat dengan Al-Quran dan Sunnah. Ibnu Al-Qayyim sendiri sebagai tokoh aliran Salafi ambil peranan yang besar dalam membentuk jiwa baru tasawuf supaya berpaksikan Al-Quran dan Sunnah. Usaha ni yang dapat mendekatkan tasawuf dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Walau bagaimanapun, oleh sebab penyerapan unsur sudah begitu berakar umbi dalam aliran ni, menyebabkan usaha pengembalian ni dia jadi susah lah. Dan ini ditambah dengan pertembungan dengan dan bertambah dan tambah lagi sebab pertembungan dengan ahli tasawuf falsafi yang juga semakin. Tambahan pula, tambah lagi berlakunya pertembungan dengan aliran tasawuf falsafi yang juga semakin berkembang maju. Dan dia disokong oleh kekukuhan golongan Syiah di beberapa tempat seperti Mesir, Syam dan juga Parsi. Seterusnya saya akan sambung pula dengan masadir at-tasawuf, iaitu sumber-sumber ilmu tasawuf. Yang mana masadir tasawuf ni ada dua, dakhiliyah dan juga kharijiyah. Sumber dalaman dan juga sumber luaran. Sumber dalaman ada dua, Al-Quranul Karim dan juga Sunnah Nabawiyah Al-Mutahharah. Yang pertama, Al-Quranul Karim. Al-Quran ni adalah sumber pertama bagi syariat Islam yang menyeru manusia kepada zuhud dan memberi amaran bahawa hidup ni adalah permainan dan hiburan. Mana kata banyaklah ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyeru kepada maqamat ahwal, itu contohnya takwa, tawakal, redha, takut dan sebagainya. Yang kedua, Sunnah Nabawiyah Al-Mutahharah. Itu contohnya hadis lah, yang mana yang ini merupakan sumber kedua bagi agama Islam dan dia bersandarkan kepada Al-Quranul Karim. Yang mana kita sebagai umat Islam, kita ada Rasulullah sebagai contoh. Kita tengok dalam hal zuhudnya Nabi, dalam hidup Nabi tu, mana Nabi ni dia zuhud dalam makan, minum dan juga pakai. Seterusnya, masadir kharijiyah, iaitu sumber luaran pula. Yang pertama, Diyanah Al-Masihiyah, Kristian. Yang kedua, Diyanah Al-Farisiyah, Parsi. Diyanah Al-Buziyah, Hindiyah, itu Buddha atau Hindu. Yang keempat, Diyanah Al-Yahudiyah, iaitu Yahudi. Dan yang kelima, Diyanah Al-Yunaniyah, itu Yunani lah. Okay, jadi dekat sini yang tu je lah. Masadir tasawuf ni ada dua, dalaman dan juga luaran. An-Naw' at-Tasawuf. Seperti yang telah dibahaskan sebelum ni, topik peringkat perkembangan tasawuf terdapat dua jenis ilmu tasawuf, iaitu at-tasawuf sunni dan tasawuf falsafi. Awalan, tasawuf sunni huwa at-tasawuf allazi yastamidu ta'alimuhu min syari'atu min duni syawa'ib, di mana atau sunni adalah tasawuf yang ajarannya bersumberkan syariat tanpa kekotoran. Aliran ini mengandungi sifat zuhud dan mujahadah jiwa yang membawa kepada akhlak yang mulia. Kandungannya diambil daripada Al-Quran, As-Sunnah dan sirah para sahabat. Salisan, at-tasawuf falsafi wa nazaratu ta'ammuliyati tastamidu qawamuha min ta'alimi ad-diyanat wal milal wa saqafati al-ukhra. Pandangan iaitu pandangan daripada kontemplatif yang terbentuk dari ajaran agama, mazhab dan budaya lain.
Aliran ni pula bermula dengan kezuhudan yang diambil dari sunnah, rasul dan sirah para sahabat. Kemudian ia diresapi oleh unsur-unsur asing, terutamanya daripada aliran Neoplatonisme Greek, Parsi dan Hindu. Mereka mencampur adukkan antara istilah-istilah syarak dengan istilah-istilah asing, dan mereka juga memasukkan maksud falsafah dan kesufian asing dalam istilah syarak. Ahamiyatu at-tasawuf fil Islam, iaitu kepentingan tasawuf dalam Islam. Awalan, inna tasawuf yaitu jami'at sya'biyatu tajma'u mukawinat saqafat al-islamiyah muhtalifu syara'ahu mujtami'u al-islami. Yang pertama, tasawuf ialah universiti popular yang menghimpunkan komponen budaya Islam dan pelbagai segmen masyarakat Islam, dan ia memberikan mereka juga cahaya yang menerangi cahaya bimbingan dalam kehidupan mereka dan memberikan juga tujuan yang sebenar untuk kewujudan mereka. Sanian, inna at-tasawuf yamsilu hayatul ruhyati lildiyanati samawiyah wa yujasidu haqiqatil as-sahih allazi yuhariku al-insan fi da'irati fi'li al-mas'ul. Dan yang kedua, tasawuf ni mewakili kehidupan rohani agama-agama syurga dan menerangkan agama yang sebenar, yang menggerakkan manusia dalam lingkaran tindakan yang bertanggungjawab, sehingga tidak ada niat yang jahat, tidak ada permusuhan, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian dan tidak ada penghinaan terhadap hak ketuhanan dengan ketuhanan, dan tidak ada pencerobohan terhadap hak makhluk dan hamba. Salisan, inna at-tasawuf yu'allimu al-insan al-ikhtilaf wazifatihi fi hayah wa wazifatihi fil salami al-ijtima'i. Yang mana? Ketiga maksudnya, tasawuf ni mengajar manusia tanpa mengira peranannya yang berbeza dalam kehidupan dan pekerjaan dalam ketenteraman sosial, bagaimana mencintai orang lain ataupun menghormati orang lain tanpa mengira pangkat. Rabi'an, inna at-tasawuf yubarizu fi khasiyatihi bimusabati an-nuqtah al-mahkur allati taltaki fi rihabatiha jami'u al-mazahib. Yang keempat, maksudnya tasawuf ni menonjol dalam keistimewaannya sebagai titik fokus di mana semua mazhab ni berkumpul. Khamisan, inna at-tasawuf yuqaddimu lil-insan hululan amaliyati tusa'idihi ala tarwidi nafsihi wa tazibi akhlaqihi wa tahlisi zatihi min ananiyati al-mufaritah wal inyati anwariyah. Dan yang kelima, tasawuf ni menawarkan kepada manusia penyelesaian praktikal yang membantu diri dalam menjinakkan dirinya dan memperbaiki akhlaknya dan menghilangkan sifat mementingkan diri yang berlebihan dan niat yang bercahaya. Okay, jadi kesimpulannya, kita dapat simpulkan bahawa ilmu tasawuf ni pada asalnya dia penting untuk diamalkan pada masyarakat Islam akhir zaman ni. Segala perhambaan kepada nafsu dan hati yang keji telah banyak dilakukan oleh manusia yang jauh daripada mengingat Allah. Kalau seseorang hanya pegang kepada syariat dan tak amalkan tasawuf, maka jelas perbezaan tingkah laku dan sifat hati itu akan menuju ke arah sifat yang mazmumah, yang buruk. Segala bentuk penyelewengan yang berlaku dalam kumpulan tarikat adalah berpunca daripada kelemahan iman dan ilmu serta pengamalan dari sumber Al-Quran dan Sunnah. Sebagai insan biasa, sebelum seseorang tu dia mencubakan diri dalam bidang tasawuf dan tarikat, perlulah dalami dan kaji beberapa faktor, terutama sekali dalam pemilihan guru tasawuf. Supaya apa? Supaya akidah kita ni tak terpesong. Okay, jadi yang itu saja daripada kumpulan kami. Yang mana yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk tu datang daripada diri kami sendiri. Sekian, terima kasih.